Ya, Baik, alhamdulillah kita telah pun berjaya menembusi tetamu undangan kita ini Ya. melalui telefon ya. Kita hubungi beliau, Ya. Datin Paduka Haja Intan binti Kasim, mantan yang dipertua dan ahli jawatan kuasa tadbir. Kita persilakan Daud untuk menyapa tetamu kita, silakan. Baik, Assalamualaikum Yang Mulia Datin Paduka. Waalaikumsalam. Apa khabar Yang Mulia? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dah baik internet hari ni. Itulah masalahnya kan, mungkin banyak penggunaan pada pagi ini kan. Ya. Yang menggunakan pada tujuan masing-masing ya. Baik, Yang Mulia Datin Paduka Haja Intan ya, kita ingin mengetahui mengenai dengan tabung pengurusan jenazah golongan orang kurang upaya ini. Ya, ingin kita pertanyakan sebagai nanti mendapatkan informasi juga, mendapatkan pencerahan daripada Yang Mulia Datin sendiri. Mungkin dapat menerangkan apakah projek pengurusan jenazah dan bagaimanakah cara untuk pengurusannya. Mungkin dapat dijelaskan, silakan. Sebenarnya tabung ini baru saja ditubuhkan dan projek ini adalah khusus bagi mengutip dana untuk mereka yang memerlukan, iaitu dari segi kewangan. Ya. Jika terdapat kematian misalnya di kalangan keluarga ataupun keluarga atau keluarga yang dekatlah, seperti yang Ketani sedia faham, mengebumikan jenazah ini memang diwajibkan seawal-awal yang boleh kan. Jadi tabung ini berhasrat untuk meringankan bebanlah kepada mereka-mereka yang kurang mampu dari segi kewangan supaya dapat melaksanakan pengurusan pengebumian dengan segera. Ada beberapa masjid yang seperti kita ni tahu yang mempunyai barang-barang yang khusus untuk urusan pengkebumian kematian kan. Jadi masjid ini selalunya ada sedia sudahlah barang-barang itu, dan jika ada kematian pergi saja ke masjid itu dan mereka akan memberikan secara pendahuluan. Jadinya di sini kemudian barang itu ada kadang bilnya lah, masjid itu akan memohon pembayaran. Jadinya dengan adanya tabungan ini nanti sesiapa yang sekiranya kurang mampu itu tidak payah lagi memikirkanlah. Kami akan sentiasa berurusan dengan masjid iaitu MKM untuk top up lah barang keperluan itu. Jadi masjid tidak payah meminta pembayaran balik. Selalunya memang ada bilnya tu. Dan pengurusan jenazah ni sekarang ini bukanlah murah. Kira-kira dari segi pengalaman juga, dan telah ditanya kepada masjid-masjid, kira-kira 300 hingga 500 satu pengkebumian. Ini adalah untuk membeli-beli alat seperti batu nisan dan kain sebagainya, dan juga sedekah-sedekah untuk menggali kubur kah, dan juga orang-orang yang membuat fardu kifayah. Jadi 300 ke 501 kadang-kadang sangatlah mencabar bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. Jadinya tabung ini dikhususkan untuk membantu mereka lah. Jadi MKM akan berurus dengan beberapa buah masjid dari segi pengurusannya lah. Jadi MKM bertindak sebagai pengumpul dana dan kemudian menyerahkan kepada masjid. Jadi sekiranya kekurangan stok untuk urusan pengkebumian ini, masjid akan berurus dengan MKM untuk pembelian baru. Jadi masjidlah yang akan menentukan sesiapa yang boleh menerima bantuan ini. Baik, alhamdulillah. Ya, itulah sedikit penerangan mengenai dengan projek pengurusan jenazah ya, dan bagaimanakah cara pengurusannya. Alhamdulillah, kalau kita melihat ya, pada ketika inilah pengurusan jenazah
alhamdulillah pada kebiasaannya dilaksanakan ya di masjid-masjid yang ada di negara kita ni Brunei Darussalam. Maklum sajalah kemudahan yang ada disediakan di sana ya, dan begitu juga ya kesenangan bagi kaum keluarga ya untuk menguruskan dan juga menyempurnakan jenazah tersebut ya. Jadi latar belakang penubuhan tabung bagi projek ini mungkin Kemudian Datin boleh mengungsikan mengenainya. Sebenarnya sebelum COVID lagi itu pada awal tahun 2020, COVID melanda Ketani bulan Mac 2020 kan. MKM telah mengadakan satu mesyuarat ahli jawatan kuasa takbir MKM sendiri, di mana di antara keputusan yang diambil ialah untuk membantu untuk masjid-masjid membeli troli untuk memandikan jenazah. Selalunya kalau ini troli ini sangatlah bersesuaian jika jenazah dimandikan di masjid, ataupun kalau sekiranya rumah-rumah berkenaan terlalu kecil bilik airnya, jadi pakai troli ini lebih senang. Tetapi projek itu tergendala kerana timbul COVID lah melanda negara Brunei Darussalam kan. Dan pada awal bulan ini MKM menerima sekumpulan peserta dari Executive Development Program EDPMMO yang memang setiap tahun MKM menerima mereka sebagai sebuah NGO yang digunakan di mana peserta-peserta tersebut akan dapat bekerjasama di dalam diorang punya Community Reach Program. Jadi seperti tahun lepas, tahun ini pun MKM dipilih. Jadi salah satu kumpulan yang di dalam peserta-peserta tersebut yang di dalam program berkenaan, iaitu kumpulan Muazarah namanya, EDPMMO bahagian Middle Management Group lah. Jadi mereka mengusulkan untuk bekerjasama dengan MKM untuk menubuhkan tabung pengurusan jenazah ni. Mereka menyedari kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang kurang berkemampuan seperti MKM jugalah, dan dari kesedaran itu mereka mencadangkan untuk bekerja sama MKM. Bagi MKM ini adalah suatu usaha yang baik, excellent project, and pada MKM seperti anulah nyerang orang mengantuk dihulurkan bantal. Diserahkan bantal lah. Ya, jadi MKM menerima usul ini dengan hati terbuka, dan projek ini bukannya sangat sulit untuk dikendalikan. Jadi lahirlah projek ini dengan kerjasama kumpulan Muazarah ini. So alhamdulillah baru-baru ini dapat dilancarkan dengan kerjasama mereka. Ya. Okey, baik. Setelah pun dijelaskan secara lengkap ya, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Datin, dan kita ingin mengetahui ini sangat penting juga sebetulnya, siapakah Yang Mulia Datin yang layak untuk menerima bantuan ini? Ini jadi pertanyaan juga tanda tanya kepada penonton-penonton kita pada pagi ini ya. Ya, silakan. Pada peringkat pertama ini, ianya khusus untuk mereka-mereka yang berdaftar, iaitu orang-orang fakir miskin yang berdaftar dengan Majlis Kesejahteraan Masyarakat, iaitu MKM, di mana kami mempunyai lebih 400 keluarga yang berdaftar di bawah Majlis Kesejahteraan Masyarakat. Jadi mereka ini secara automatik lah, kalau sekiranya ada kematian di antara mereka ataupun di kalangan keluarga, mereka akan diberikan bantuan ini secara automatik. Tapi tidaklah maknanya sekiranya mereka datang ke masjid dan masjid memastikan yang mereka ini, seseorang itu betul-betul keluarga susah, MKM tidak akan menolak, akan sentiasa bersetuju dengan masjid apa juga yang
disarankan oleh masjid akan diterima kerana kami percaya masjid akan menguruskannya dengan baik dan secara amanah. Ya. Baik, itu dia. Mungkin sedikit yang ingin kita tanyakan ya Wali, sebelum saya serahkan pada Wali. Mungkin Yang Mulia Datin dapat menjelaskan sebetulnya projek ini dikhususkan untuk yang kurang upaya ataupun mereka yang tidak berkemampuan. Bukan kurang upaya. I think ada kesilapan di sana. Sebenarnya untuk mereka yang kurang mampu dari kurang segi berkemampu. keuangan. Itu dia. Dari segi Jelas. keuangan sebab masuklah je tu kadang-kadang orang kurang upaya kan kalau mereka dari golongan yang kurang mampu. Saya pun baru terlihat je poster tu. Ya, baik. Baik. Silakan. Jadi bagi mereka yang orang yang kurang upaya, jika benar-benar tidak berkemampuan untuk menyempurnakan jenazah tersebut, pastinya boleh memohon bantuan ini, dan kita percaya pihak masjid yang akan mengenal pastilah mereka-mereka yang benar-benar tidak berkemampuan ini. Adakah ia dilaratkan kepada semua yang beragama Islam di negara ini, Datin? InsyaAllah pada peringkat pertama ni memangnya khusus untuk klan-klan MKM saja, tapi pada seperti yang saya terangkan tadi, sekiranya disarankan oleh masjid, MKM tidak akan menolak. Tetapi insya-Allah projek ini akan dilaratkan sebab masih menunggu lagi daripada kebenaran daripada pihak-pihak tertentu untuk dilaratkan kepada semua mereka yang beragama Islam dan tidak berkemampuan dari segi keuangan untuk membuat urusan pengkebumian dengan sempurna seperti yang dihasratkan. Baik. Terakhir sebelum kita berpisah ni, Yang Mulia Datin, mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan sebelum berpisah. Adalah harapan MKM supaya projek ini akan diterima baik oleh masyarakat dan MKM akan mendapat sokongan daripada semua golongan masyarakat. Mengikut pengalaman MKM, orang-orang Brunei ini memang pemurah, terutama kalau projek-projek yang berkebajikan dan kira investment untuk akhirat ini akan sentiasa menerima sambutan yang sangat menggembirakan, iaitu banyaklah sumbangan yang akan diterima. Untuk penerangan selanjutnya, projek ini adalah berpanjangan. Artinya tidak ada target date untuk kami menerima dan tidak ada target, tidak ada had mengenai berapa yang boleh dihulurkan. Sekiranya dihulurkan RM1, RM2 pun is okay with us sebab ianya akan dikumpul. Sikit-sikit jadi banyak kan, lama-lama jadi bukit. Jadi insya-Allah. Baik. Itu saja penjelasannya, alhamdulillah cukup jelas sekali Wali Mul dan juga Auda pendengar sekalian. Jadi pihak Rompai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Datin Paduka Hajah Intan binti Kasim, merupakan mantan Yang di-Pertua dan juga ahli jawatan kuasa tadbir dalam memperkatakan mengenai dengan tabung pengurusan jenazah golongan orang kurang upaya. Terima kasih Yang Mulia Datin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.